Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung kita punya kupasan refleksi 30 juzuk Al-Quran. Kita dah selesai juzuk 1 sampai 9. Kalau 9 tadi kita banyak belajar tentang bagaimanakah kita nak berurusan dengan dunia yang Allah kata dalam juzuk 9. Nature dunia tu adalah mengusir kita, reject kita. Banyak perkara yang kita buat, kita belajar daripada kisah Nabi Syuaib. Nak tolong kaum dia reject dia. Kita belajar daripada kisah Nabi Adam. Kita belajar daripada kisah Nabi Musa. Nabi Musa nak tolong kaum dia reject dia. Kemudian kita belajar kisah daripada Nabi kita sendiri, iaitu Nabi Muhammad. Sampai kena reject dengan family sendiri, tempat tinggal sendiri, kejiranan sendiri, kena keluar daripada Mekah. Kalaulah juzuk 9 mengajarkan kita tentang rejection, jadi apakah yang akan menanti kita dekat juzuk 10? Perjalanan keluar daripada Mekah, orang-orang Islam, terutama sekali as-sabiqun al-awwalun, mereka yang pertama memeluk agama Islam semasa zaman yang sangat struggle, iaitu pada zaman Nabi dulu. Apakah yang mereka akan hadapi? Kadang-kadang kita fikir kan, lepas keluar daripada Mekah ni, patutnya tenanglah sikit, patutnya senanglah sikit. Tapi tuan-tuan, dalam satu ayat dalam Al-Quran tak pernah pun Allah kata, pindahnya kamu daripada Mekah ke Madinah ni, hidup kamu akan bahagia. Pindahnya kamu daripada Mekah ke Madinah ni, hidup kamu akan tenang. Segalanya akan sempurna, segalanya akan baik-baik saja. Tak pernah Allah kata macam tu dalam mana-mana ayat dalam Al-Quran. Pindahnya kamu ke Madinah, kamu akan membina sesuatu yang lebih baru. Tetapi perjuangan itu harus diteruskan. Jadi apa yang kita akan belajar dalam juzuk 10? Setelah kita belajar tentang rejection, setelah kita belajar untuk memindahkan diri kita daripada tempat yang menekan kita habis-habisan, maka pada juzuk 10 kita akan belajar tentang perjuangan yang sebenar. Rupa-rupanya tuan-tuan, perjuangan yang sebenar tu bukan kita hanya mampu untuk keluarkan diri kita daripada tempat yang sakit. Bukanlah kita mampu bila kita nak letak jawatan. Rupa-rupanya perjuangan yang sebenar tu adalah selepas tu kita kena berperang. Maka dalam juzuk 10, Allah banyak cerita tentang perang Badar. Awal-awal lagi Allah dah beritahu dah bagaimana kamu nak kena buat. Allah kata kamu nak kena persiapkan diri kamu. Perang Badar ni Nabi, para sahabat tak prepare. Bawa lah senjata tapi dibungkuskan dengan kain sebab tak prepare. Jadi Nabi minta sangat-sangat, ya Allah tolonglah. Usahakanlah pertolongan, bagilah segala macam pertolongan. Tuan-tuan, perang Badar ni perang yang paling bercabar. Tak pernah sahabat tengok Nabi sangat memohon doa daripada Allah Subhanahu Taala kepada Allah Subhanahu Taala untuk turunkan daripada doa itu pertolongan-pertolongan. Tak pernah. Doa yang Nabi ungkapkan pada perang Badar lagi banyak daripada doa yang Nabi ungkapkan ketika hijrah. Sebab apa? Sebab hijrah Nabi prepare. Kita persiapkan diri kita, kita dah buat cara yang terbaik, lalu kita lalui hidup kita dengan berserah. Tapi Badar Nabi tak prepare. Badar Nabi tak pernah menyangka yang Nabi dan para sahabat kena hadap perang yang macam tu. Jadi pada perang Badar adalah perang yang sangat mencabar untuk Nabi. Bila tak prepare, nak kena buat apa? Nak kena gunakan apa yang ada? Maka pada juzuk ini kita akan belajar bagaimanakah Allah akan memberikan satu hadiah yang sangat besar kepada orang beriman dan juga para sahabat. Allah janjikan syurga kepada mereka. Dan pada perang ini kita akan belajar tentang ketaatan. So kalaulah kita belajar tentang rejection, kita jangan sangka bahawa kita deal dengan rejection tu hidup kita akan senang. Setelah kita berjaya mengeluarkan diri kita daripada tempat yang menekan kita, perjuangan yang sebenar baru saja bermula, iaitu bagaimanakah kita berperang untuk menegakkan kebenaran. Selepas itu, dan juga membina satu negara yang baik. Kenapa perang Badar berlaku? Sebab mereka nak menyelamatkan diri. Orang kata perang ni kena buat ke? Tak. Perang dalam sejarah Islam ataupun kisah Nabi, terutama sekali sejarah umat terawal, as-sabiqun al-awwalun, para sahabat dan sebagainya. Semuanya sejarah untuk mempertahankan diri sendiri, mempertahankan nation, negara dan juga mempertahankan agama itu sendiri. Perang Badar perang yang tak plan, tapi mereka terpaksa berperang kerana itulah provokasi dan juga serangan daripada musuh. Apa yang kita belajar daripada perang? Allah nak ajar kita tentang sabar. Tuan-tuan, sabar ni Allah tak highlight kisah lain untuk ajar kita tentang sabar. Kalau ikutkan, patutnya kita bolehlah belajar sikit daripada kisah Nabi ke apa ke dalam juzuk ni. Allah tak dedahkan cerita-cerita lain tentang sabar. Banyak je cerita tentang sabar yang kita boleh belajar. Kisah Maryam ada, kisah Nabi Musa pun ada, kisah Nabi Syuaib pun ada, kisah Nabi Yunus pun ada. Allah tak cerita sangat dekat dalam juzuk ni. Allah nak ajar kita tentang sabar, bukan lagi dengan cerita-cerita Nabi dan juga para Rasul terdahulu.
Allah nak ajar kita tentang sabar daripada perang. The most crucial moment teach us the deepest lesson. Pada momen yang paling kritikal, itulah momen yang paling mengajarkan kita pengajaran yang paling dalam. Kamu tak akan belajar tentang sabar kalau kamu tak faham tentang perang. Kamu tak akan belajar tentang sabar kalau kamu tak tengok macam mana orang-orang Islam berperang dekat perang Badar ni. Untuk menjadikan diri kita yang sabar, yang tabah. Kadang-kadang kita kena memang belajar daripada sesuatu yang sangat crucial dan sesuatu yang sangat besar tragedi je. So kita belajar tentang sabar. Satu ayat yang kita boleh pegang dalam juzuk ni tuan-tuan. Wa ati'ullah wa rasulah. Ayat daripada surah Al-Anfal ayat 46. Allah kata wa ati'ullah. Kamu taatlah kepada Allah dan Rasul dan Rasul kamu, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ada dua kali Allah ulang perkataan sabar dalam satu ayat. Pertama Allah kata, kamu kena taat Allah. Bila Allah kata perang, peranglah. Allah kata nak menang, kamu peganglah kata-kata Allah. Wa rasulah. Bila Nabi kata satu arahan turun, kamu ikutlah. Kamu boleh tanya Nabi, ini arahan ke, wahyu ke, ataupun sekadar cadangan. Nabi kata wahyu, kamu ikut. Dalam keadaan yang sangat getir, memberikan ruang dan memberikan keterbukaan untuk orang memberikan banyak pandangan tidak lagi bermakna. Dalam keadaan yang paling getir, kamu kena jadi orang yang sangat determined and etikat and belief and clear. Sebab tu Allah kata wala tanaza'u fatafshalu. Janganlah kamu ni berselisih. Tanaza'u ni maksudnya berselisih. Dan janganlah kamu berselisih sampaikan kamu rasa takut untuk perang. Kejap ni. Tuan-tuan, pernah kan kita dalam satu situasi, kita nak cari jalan keluar. Kita nak cari cara nak buat sesuatu. Tapi banyak sangat perbincangan sampai kita tak tahu yang mana betul. Sampai kita rasa macam betul ke kita nak buat ni kan? Sebab apa? Sebab kita membiarkan perbezaan itu meruntuhkan keyakinan kita. Kita membiarkan banyaknya pandangan meruntuhkan kepercayaan kita. Determination is not about taking so many opinions. Determination is about believing in something that you know you are doing the right thing. Dia adalah tentang mental clarity kita. Sebab tu Allah tegur. Jangan kamu terlalu berselisih sampai kamu rasa takut pula nak pergi berperang. Dan selepas itu Allah kata apa? Pergilah kamu dan bersabarlah. Kamu pergi, tapi kamu pergi dengan satu sikap. Kamu determine, tapi kamu pergi dengan satu sikap, iaitu sabar. Sebab apa? Sebab Allah kata innallaha ma'as sabirin. Allah tak tentukan kemenangan tau. Allah kata sabar. Sebab apa? Sebab kita tak akan tahu apa yang Allah nak tolong. Masa Nabi dan juga para sahabat pergi berperang tu, tak tahu pun nak tolong macam mana. Kita tak tahu macam mana Allah nak tolong, turunkan pertolongan. Tapi apa yang Allah kata? Sabar. Allah nak ajar sahabat tentang sabar. Allah nak ajar Nabi tentang sabar. Sebab apa? Sebab selepas perang Badar, kesabaran sikap sabar itu sangat penting untuk para sahabat. Kamu akan diuji dengan orang munafik. Kamu akan diuji dengan fitnah. Kamu akan diuji dengan orang Yahudi. Semua ini, kalau kamu tak ada sikap sabar yang kamu berjaya dapat dan kamu dapat belajar daripada perang Badar, kamu tak akan dapat bersama dengan Nabi pada waktu-waktu Nabi sangat besar ujiannya ini. Dan kalau kamu tak ada sabar ini, para sahabat, ketika mana Nabi wafat, kamu akan berpecah belah dengan sangat-sangat rumit, dan sangat-sangat struggle, dan sangat-sangat crucial. Kamu kena ada sabar ini. Sabar ini aku tanamkan spesifik pada waktu ini. Sebab itu, juzuk 10 adalah juzuk tentang sabar. Surah Al-Anfal adalah surah tentang perang Badar. Apa yang kita belajar daripada sebatas perang Badar, tuan-tuan? Tentang sabar yang dalam. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.